Selepas 2 musim yang suram akibat penularan pandemik COVID-19, kejuaraan terulung Asia Road Racing Championship kembali pada tahun ini. Tentunya, ramai peminat lumba motor Asia dan tanah air ternanti-nanti untuk melihat aksi jago-jago Asia di kejuaraan ini. Chang International Circuit di Buriram, Thailand menjadi pilihan bagi pusingan pembukaan tahun ini dan telah dilangsungkan pada 25 hingga 27 Mac 2022. Selain dari pelumba-pelumba ternama seluruh Asia yang akan beraksi, barisan pelumba tempatan juga bersedia memberikan seluruh tenaga untuk mengibarkan jalur gemilang di bumi Thailand ini. Jadi, tanpa berlengah lagi, ayuh sama-sama kita saksikan sorotan perlumbaan dari pusingan pertama Asia Road Racing Championship musim 2022 ini. Kita mulakan dengan aksi di kategori underbone 150cc. Nama-nama besar negara seperti Ahmad Afif Amran, Muhammad Aiman Tahiruddin, Nazir Izzat Muhammad Baharudin dan ramai lagi membawa cabaran pasukan masing-masing bagi kempen musim 2022 ini. Di perlumbaan pertama, seperti dijangka, aksi pintar memintas dan perubahan pendahulu perlumbaan di hampir setiap selekoh menjadi elemen menarik bagi semua yang menonton. Apatah lagi pemenang perlumbaan hanya dapat ditentukan di akhir perlumbaan. Lumba negara Muhammad Izzat Zaidi Salehan dari pasukan Pitts Bike JRT One Way mencuri tumpuan pada perlumbaan ini dengan terus-menerus memberi cabaran di kelompok hadapan. Pelumba dari beberapa negara bersaing sengit untuk memenangi perlumbaan sulung ini. Dengan strategi yang betul, Izzat Zaidi berjaya muncul sebagai pemenang bagi perlumbaan satu ini. Di perlumbaan dua pula, saingan kali ini lebih terarah kepada seorang lagi pelumba negara, Ahmad Afif Amran dari pasukan Cardinal Racing Team Malaysia, yang hampir keseluruhan perlumbaan mendahului dan cuba menjarakkan diri untuk memastikan perlumbaan ini menjadi milik beliau. Afif Amran memberi aksi yang mengagumkan sesuai dengan pengalaman beliau. Ahmad Afif Amran akhirnya berjaya memenangi perlumbaan dua ini dan lagu Negaraku sekali lagi berkumandang memberikan harapan besar untuk pelumba Malaysia menjuarai kategori ini selepas kali terakhir dilakukan oleh Muhammad Helmi Azman pada tahun 2018. Lebih menarik lagi, kedua-dua pemenang di Thailand ini beraksi dalam pasukan yang sama di kejuaraan Petronas Malaysian Cup Prix, iaitu pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing. Adakah ini bakal memberikan kelebihan buat mereka untuk kembali merampas tahta CP150? Pasti menarik untuk sama-sama kita saksikan. Beralih pada kategori Asia Production 250cc. Situasi berbeza di kategori ini apabila cabaran pelumba negara Muhammad Akid Aziz dan Muzakir Muhammad dari pasukan 1XOX TKKR Racing Team dan Muhammad Idlan Hakimi Radwan dari pasukan Idemitsu Bonsu Honda Racing menghadapi kesukaran untuk memberi cabaran dan hanya menamatkan perlumbaan di kedudukan belakang, namun masih dalam kutipan mata di kedua-dua perlumbaan. Keadaan cuaca yang sangat panas benar-benar menjadi cabaran buat semua pelumba. Di kategori Supersport 600cc, nama besar seperti Muhammad Helmi Azman, Muhammad Ibrahim Nuruddin serta kembalinya Khairul Idham Pawi pasti membuatkan peminat tidak sabar lagi untuk melihat aksi mereka. Malang buat Azroy Hakim Anwar kerana tidak dapat turun beraksi di pusingan pertama ini akibat masalah kesihatan. Perlumbaan satu ternyata didominasi oleh jentera Honda dan memberikan gambaran awal yang positif buat mereka musim ini beraksi bersama jentera baru CBR 600RR ini. Pelumba Indonesia dari pasukan Astra Honda Racing Team, Andi Farid Izdihar ternyata sukar digugat, namun Muhammad Helmi Azman dari pasukan Bongsu Honda Racing berjaya memberikan saingan sehingga ke penamat dan berpuas hati berada di kedudukan kedua, diekori rapat seorang lagi pelumba negara Muhammad Ibrahim Muhammad Nuruddin dari pasukan SIC Racing di kedudukan ketiga. Perlumbaan kedua pula lebih sengit dan membuatkan penonton tidak senang duduk.
Aksi luar biasa dan berani hampir ke semua pelumba membawa ke cabaran terakhir di selekor terakhir. Namun, tuah dan strategi yang betul memberikan kelebihan kepada Muhammad Helmi Azman untuk memenangi perlumbaan dua ini. Tempat kedua dimiliki pelumba Thailand Chip Nakarin dari pasukan Honda Racing Thailand, manakala Muhammad Ibrahim Muhammad Norodin sekali lagi menamatkan perlumbaan di tempat ketiga. Keputusan yang positif ini memberi keceriaan buat peminat di tanah air dengan harapan mahkota kejuaraan dapat kembali ke dakapan pelumba dan pasukan Malaysia. Kategori utama Asia Superbike 1000cc yang dinanti-nanti seluruh peminat Asia dan dunia juga bakal menampilkan beberapa pelumba hebat negara. Juara sulung dan juara bertahan Azlan Shah Kamaruzaman dari pasukan 1XOX BMW TKKR Racing Team meneruskan cabaran musim ini untuk mempertahankan mahkota kejuaraan yang dimilikinya bersama rakan sepasukan yang baru iaitu Adam Norodin. Ini pasti menarik untuk disaksikan. Muhammad Zakwan Zaidi juga dalam keadaan terbaik untuk mengejar kejuaraan Asia apabila bakal beraksi bersama jentera baru CBR 1000 Triple R, jentera yang berjaya menjadikan beliau juara Malaysian Superbike Championship pada musim 2021. Kasma Daniel Kasmayuddin juga beraksi bersama pasukan Yamaha Racing Team ASEAN dan kehebatan dan peluang beliau juga tidak dapat dinafikan atas pengalaman yang dimilikinya. Semuanya begitu sempurna buat Muhammad Zakwan Zaidi selepas berjaya berada di kedudukan utama grid selepas sesi kelayakan yang mengagumkan. Perlumbaan pertama ini bermula baik, namun saingan dari pelumba Thailand Anupak Sarmon dan Apiwat Wong Tananon dari pasukan Yamaha Thailand Racing Team dan Haruki Naguchi dari pasukan SDG Motorsport Hak Pro PH benar-benar meletakkan Zakwan Zaidi dalam keadaan sukar dan hanya mampu untuk mengekori dan cuba memintas apabila tiba masa yang sesuai. Berbekalkan pengalaman dan kemahuan yang tinggi, Zakwan Zaidi berjaya memintas semula untuk mendahului perlumbaan dan seterusnya menafikan saingan pelumba lain dan memenangi perlumbaan satu ini. Langkah kanan ini diteruskan pada perlumbaan dua di mana Zakwan Zaidi bermula baik. Namun, beliau sekali lagi dicabar oleh pelumba Thailand dan Jepun sehingga memaksa Zakwan turun beberapa posisi sebelum kembali mengejar dan cuba untuk memenangi perlumbaan dua ini. Sekali lagi, selekor terakhir menjadi penentu dan kemenangan menjadi milik pelumba Thailand Apiwat Wong Tananon. Zakwan Zaidi terpaksa berpuas hati di kedudukan kedua, manakala kedudukan ketiga milik seorang lagi pelumba Thailand Anupak Sarmon. Keseluruhannya, keputusan yang dibawa oleh pelumba Malaysia sangat mengagumkan. Apatah lagi untuk dibawa ke pusingan kedua di tanah air sendiri di litar antarabangsa Sepang pada 27 hingga 29 Mei nanti. Tahniah buat semua pelumba yang berjaya mengharumkan nama Malaysia. Dengan sokongan peminat lumba motor negara, tiada yang mustahil. Selepas ini, kita akan melihat sorotan perlumbaan kejuaraan Cup Grid pusingan kedua dari litar tangkap Johor. Teruskan bersama kami. Baiklah, seterusnya kita akan saksikan satu lagi perlumbaan dan kali ini diberikan tumpuan kepada Honda Dash 125 Challenge. Baiklah, kita akan melihat di mana mereka dilepaskan seperti biasa satu formation lap dulu sebelum perlumbaan akhir, dan saya ingin melihat adakah mampu untuk Amrin Haziq Johan memenangi sekali lagi di mana pusingan pertama beliau adalah pemenang. Dan kita akan lihat seperti Hamid katakan, beliau melakukan catatan masa yang baik sewaktu di sesi warm up pagi tadi dengan catatan masa yang dilakukan dalam 21 saat, dan ini akan memberikan kelebihan kepada beliau. Tapi bagaimanapun mereka perlu melalui 10 pusingan dulu untuk perlumbaan akhir Honda Dash 125 Challenge ini, dan kita menantikan kesemua pelumba untuk sampai terlebih dahulu di petak permulaan perlumbaan. Mereka akan bersedia sekarang ini, dan kalau ikutkan catatan kelayakan memang milik Amrin Haziq. Tapi dalam pelumba
nampakkan peningkatan sewaktu sesi warm up. Okey. Syarat telah diberikan, 6 lampu merah nyalakan dan mereka dilepaskan. Sekarang nombor 3 yang kita akan lihat, nombor 1 meluncur laju itu adalah Abang Lukmanul, yang nampaknya seperti dia ada kelebihan pelumba petak kedua untuk berada di depan Amrin nombor 1 yang di depan, dan sekarang nombor 3 di tempat yang kedua Amrin Haziq. Pelumba nombor 2 yang terkeluar sedikit adalah Adam Ahmad Saidi. Berjaya nampaknya Haziq naik di tempat pertama, tapi dirampas kembali oleh Abang Muhammad Lokman Hakim dengan kedudukan yang berubah sekarang ini. Abang di tempat yang pertama, Haziq Johan di tempat yang kedua. Masih lagi mengkakan kedudukan Abang Lukmanul, dan Amrin Haziq cuba untuk mengejar sekarang ini. Kerana tadi kita dah menjangkakan jika dilepaskan Amrin Haziq, dia akan cuba lari jauh. Tapi cantik masuk dalam bahagian dalam. Haidar Nur Akmal Muhammad Zaki yang merampas ke tempat yang ketiga. Sementara 1 dan 3 di depan, Abang Lukmanul dan Amrin masih lagi bersaing. Amrin rapat di belakang Abang Lukmanul. 1 dan 2, kemudian mereka jarak sikit meninggalkan Haziq Hakimi dan Haidar Akmal. Tempat yang keempat dan 14 naik balik Haziq, naik kembali tempat ketiga. Kebiasaan yang kita lihat, dan itu adalah percubaan pertama beliau dengan bagi 4 pusingan lagi, dan kita lihat 3 pelumba ini berebutan di tempat yang pertama sekarang ini. Dia cuba masuk untuk mintas. Tadi saya katakan dia semakin hampir telah pun sampai. Sekarang ini Haziq Hakimi Kamaluddin, dan terpulang pada Haziq Hakimi untuk meneruskan tekanan kepada Amrin Haziq dan Abang Lukmanul. Abang Muhammad Lukmanul yang masih lagi berada di tempat yang pertama. Amrin Haziq dan juga Haziq Nur Haikal dengan sekarang ini, di mana 2 pelumba ini bertukar-tukar kedudukan dengan mereka akan menuju ke pusingan yang terakhir. Dan sekarang ini kita lihat Haziq Hakimi cuba di bahagian luar, dan sekarang ini bersebelahan melepasi. Dengan kita lihat 2 pelumba ini sekali lagi untuk masuk menutup segala ruang yang ada. Nampaknya yang cantik, tapi Amrin Haziq yang ada racing line di bahagian dalam. Tadi dia dapat mengekalkan kedudukan di dalam, tapi mereka dalam lap yang terakhir. Bagaimana cubaan yang dilakukan oleh Haziq untuk merampas, berjaya dia naik tempat yang kedua sekarang, dan tugasnya untuk mengekalkan kedudukan laluan lurus menuju ke selekoh yang keempat. Di antara kedua pelumba ini dari dalam cuba masuk itu adalah Amrin Haziq yang berjaya naik kembali merampas tempat yang kedua, tapi Haziq ada peluang lagi di selekoh yang ke-7 dan selekoh ke-9 untuk dia cuba lakukannya. Dan kita perhatikan ini adalah pendahulu Abang Muhammad Lokman Hakim yang sekarang ini cuba untuk melepasi Haziq Hakimi. Cukup berani yang dilakukan oleh Haziq Hakimi, dan sekarang ini kita perhatikan selekohnya, adakah Haziq akan cuba, tapi nampaknya beliau menutup ruang untuk Haziq Johan, dan berjaya nampaknya Haziq Hakimi di tempat yang kedua, Amrin Haziq Johan di tempat yang ketiga, dengan Abang Muhammad Lokman Hakim memenangi perlumbaan pusingan kedua ini. Hadiah untuk semua pemenang sampaikan oleh Encik Hiroshi Katsukawa, pengurus kanan After Sales Department Bunshi Honda Sdn Bhd. Pada ketiga-tiga pemenang, kepada Amrin Haziq Johan, Haziq Hakimi Kamaluddin, dan Abang Muhammad Lukmanul Hakim. Di podium bagi Honda Dash 125 Challenge, Abang Muhammad Lukmanul Hakim, Haziq Hakimi Kamaluddin, dan Amrin Haziq Johan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang kepada anda semua. Selamat datang ke Litar Tangkak di Johor untuk menyaksikan perlombaan Petronas Malaysian Cup di 2022, perlombaan pusingan yang kedua. Bersama saya Harmi Tazim Muhammad. Rakan setugas saya sebelah saya sekarang ini Nasha Adira Baudin, dan kita ada juga Daniel Baudet yang ada di luar sana yang akan bersama dengan kita sepanjang petang ini untuk menyaksikan perlombaan. Bermula dari perlombaan yang kita akan saksikan sebentar lagi, iaitu dalam kategori Wira KPS. Tapi sebelum itu, Nasha, macam mana setakat ini Nasha tengok pencapaian pelumba sepanjang hujung minggu perlombaan selepas agak lama mereka berehat? Baiklah Ami, kita berehat agak lama juga, hampir 1 bulan lebih kerana cuti berpuasa dan juga selamat Hari Raya Nasha. Selamat Hari Raya Ami. Jadi walaupun kita masih mood raya, kita nampak 2 hari ni saya bersama dengan pelumba berada di pedok, pasukan-pasukan, kita nampakkan mereka sangat bersemangat dengan persiapan yang sangat rapi yang dilakukan oleh pelumba-pelumba dan juga pasukan. Pada awalnya 12 pusingan, jadi akan berkurangan menjadi 11 pusingan untuk perlombaan ini. Jadi kita masih menantikan kesemua pelumba untuk sampai ke grid permulaan perlombaan akhir ni, dengan kita menampakkan itu dia Syamil Amsyar yang telah pun sampai di petak yang pertama. Bagi saya ketika di Wira ini menarik kerana pencapaian di hadapan, persaingan di hadapan itu agak sengit, walaupun ada 3 pelumba pasukan 31 Racing, tapi kebangkitan pasukan KC Racing, kebangkitan pasukan, kemunculan pasukan Castrol Power One Honda Team dan pasukan YAM, jangan lupa pada mereka serta Wira Muda yang ada, dan mereka akan lepaskan sekarang ini. Bermula dengan terbaik sekali, kita lihat bagaimana itu nombor 13 yang cuba masuk, tapi berada di hadapan Syamil Amsyar Effendi yang dia mempertahankan kedudukan yang tempat yang pertama, dan 2-3 pelumba 31 Racing berjaya meminta Faris Iqmal sekarang ini. Dengan seorang pelumba tinggal di belakang, tapi 3 pelumba 31 Racing 1, 2 dan 3 selepas keluar dari selekor yang pertama. Permulaan yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Syamil Amsyar, di mana beliau yang meluncur laju walaupun pada awalnya disekat oleh Faris Iqmal, tapi bantuan rakan sepasukan yang baru saja kita katakan tadi Hami, di mana mereka mencari ruang untuk terus masuk di selekor yang pertama, menutup. Dan inilah yang dikatakan teamwork yang dilakukan oleh ada kemalangan nampaknya berlaku antara pelumba. Ketiga pelumba Syamil Amsyar, Danish Aiman, Adam Haikal, bagaimana mereka untuk mencatur perlombaan untuk pasukan 31 Racing. Dan kalau kita lihat Hami, sekarang ini sebenarnya kedudukan telah pun berubah. Danish yang naik di tempat yang pertama, Syamil turun di tempat yang ketiga, Adam kekal di tempat yang ketiga, maafkan saya, Syamil di tempat yang kedua, Faris Iqmal yang sekarang ini kita nampak walaupun ada gap tapi tidak terlalu jauh kerana masih banyak lagi pusingan yang akan dilalui oleh kesemua pelumba. 8 pusingan lagi untuk dia mengejar catatan masa ketika dalam sesi latihan, dan juga kelayakan dia boleh bersaing dengan ketiga-tiga pelumba di hadapan ini. Cuma kita tahu pasukan 31 Racing mahu menembus kehampaan di sini pada tahun lalu. Ya, betul. Dan sekarang Farid Hakimi, Farid Chazli berada di belakang. Jarak antara Farid Hakimi lebih kurang dalam 1 saat berada di belakang Faris Iqmal. Dan kita lihat sekarang ini di bahagian belakang Farid Hakimi yang sekarang ini diberikan tekanan oleh pelumba Vivier Tech, itu 27 tak salah saya. Afiq Haris Abu Bakar yang berada di belakang, dan Afiq Haris baru saja melepasi. Afiq Haris berjaya melepasi Farid Hakimi naik tempat yang ke-5. Cuma 3 pelumba, 4 pelumba yang kita saksikan sekarang ini. Ada back marker di hadapan mereka. Kepada Syamil yang pada awalnya memimpin perlombaan, Syamil naik di tempat kedua. Adam kembali di tempat yang ketiga. Masih lagi Danish memimpin perlombaan ini. Di selekor ini yang sebenarnya perlu mereka berjaga-jaga, di mana sedikit kesilapan saja. Itu dia Syamil cukup cantik masuk di bahagian dalam. 3 pelumba pasukan 31 yang saling bertukar kedudukan. Soalannya siapa yang akan menang antara mereka bertiga? Kerana sekarang mereka bertiga bertindak dengan begitu baik, bekerjasama dengan begitu baik sekali untuk menutup Faris Iqmal daripada dapat meminta. Faris Iqmal pun agak berhati-hati, tapi lagi 4 lap, 4 pusingan, dia mungkin sekarang akan melakukan gerakan untuk meminta, kerana dia tahu tidak ada banyak peluang lagi untuk dirinya. Jika tidak, 3 pasukan 31 Racing ini akan naik ke dia peluang untuk masuk, tapi ditutup dengan begitu baik sekali tadi oleh Adam Haikal. Faris Iqmal, cubaan yang pertamanya, seorang pelumba terjatuh di litar. Ada seorang pelumba terjatuh di litar, dan tapi perlombaan akan diteruskan. Dan itu sekali lagi kita lihat Syamil yang memberikan isyarat, dan dia di depan sekarang ini. Syamil diikuti dengan Danish Aiman tempat yang kedua, dengan Adam Haikal tempat yang ketiga. Ada back marker, dan mereka masuk di lap yang terakhir.
Nampaknya dua depan agak selamat, Syamil Amsyar dan Danish Aiman. Ada Michael dan Faris sekarang ni bersaing untuk tempat yang ketiga, tempat akhir di atas podium. Untuk pasukan 31 Racing cuba buat kali yang kedua berturut-turut untuk mereka 1, 2 dan 3 di atas podium. Dua pelumba ini kita berikan perhatian kerana Syamil Amsyar dan Danish Aiman agak jauh di depan sedikit. Kita di lap yang terakhir. Ada berapa selekor lagi untuk diselamatkan. 3 persatu Syamil Amsyar di depan, diikuti Danish Aiman jika tidak ada kesilapan di selekor yang ke-7. Dan 3 pelumba di hadapan ini 31 Racing bergerak laju menuju ke selekor yang ke-9. Perlu keluar dengan baik dengan bersih untuk memecah laju 1, 2 dan 3 untuk pasukan veteran sprinter Yamaha 31 Racing, Syamil Amsyar, Danish Aiman dan Adam Haikal Jaha. Dan nampakkan bagaimana Adam yang tadi beliau hampir-hampir kehilangan kedudukan di mana sekali lagi pasukan 31 Racing melakukan 1, 2 dan 3. Pusingan pertama Syamil juga yang memenangi perlumbaan dan sekali lagi di sini Syamil. Nampaknya Hamni, Ya. strategi pasukan mereka menjadi sekali lagi. Cik Nur Syazlan Abdul Razak, pengarah Majlis Sukan Negeri Johor, ada di tempat yang ketiga kepada Muhammad Adam Haikal Jaha. Untuk tempat yang kedua Selamat Muhammad Syam Suhaimi bin Bashir, pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor. Untuk tempat dan kedua kepada Muhammad Danish Aiman Zamrul. Dan sekali lagi Encik Syam Suhaimi Bashir menampaikan kepada pemenang bagi kategori Wira Muhammad Syamil Amsyar Muhammad Effendi kemenangan yang keduanya bagi musim 2022. Dengan sekarang ni hadiah untuk anugerah berpasukan, pasukan yang berjaya, veteran sprinter Yamaha 31 Racing, Cik Aida Dahalan, pengurus aktivasi kumpulan komunikasi strategik Petronas, pada Sibat Nation untuk Team Award. Ini podium bagi kategori Wira KBS. Tempat pertama Syamil Amsyar Fendi, kedua Danish Aiman Zamrul, 3 Adam Haikal Jaha.